Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini sekali lagi kita dikurniakan oleh Allah kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah taufik dan hidayatnya. Untuk mengisi masa pada malam ini, saya ingin bersama-sama dengan tuan-tuan untuk memahami satu kaedah meningkatkan amal kita. Kita sebenarnya diperintah oleh Allah supaya melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang sebaik-baiknya, supaya kita menjadi hamba Allah sebaik-baik hamba Allah. Jadi kita tidaklah diperintah oleh Allah mengerjakan semayang asal semayang, mengerjakan puasa asal puasa, mengerjakan haji asal haji, bersedekah, zakat bukan asal keluarkan harta. Tapi kita diperintah supaya melakukannya sebaik-baiknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menunjukkan satu contoh yang sebaik-baiknya, yaitu baginda Rasulullah SAW apabila beramal, maka amalannya adalah sebaik-baik amal. Kerana itulah maka para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah juga bila beramal sebaik-baik amal, sehingga akhirnya wujudlah di dalam Islam segulungan orang mukmin yang digelarkan oleh Allah dengan gelaran ulul albab, yang juga digelarkan oleh Allah sebagai hamba Allah. Mereka ini mampu melakukan amalan sebaik-baik amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ibad. Ya Muhammad, sampaikanlah berita yang benar lagi menggembirakan hati para hamba-Ku bahawa Aku akan masukkan mereka ke dalam Jannatul Adnin. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para hamba-Ku itu ialah mereka yang bila mendengar pengajaran Allah di dalam Quran, mereka lakukan sebaik-baiknya. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang benar-benar dapat hidayat daripada Allah, zahir dan batin mereka, dan mereka itulah golongan ulul albab. Jadi ringkasnya, kalau kita mau beramal sebaik-baik amal, hendaklah kita bermujahadah untuk membentuk diri kita menjadi orang ulul albab. Ulul albab inilah hamba-hamba Allah. Oleh kerana mereka ini beramal sebaik-baik amal, maka mereka ketika hidup di dunia ini sudah diberitahu oleh Allah tempat tinggal mereka di akhirat besok, iaitulah Jannatul Adnin.
perkhabaran yang benar dan mengembirakan hati golongan ulul albab ini sepatutnya menjadi faktor yang mendorongkan kita untuk beramal sebaik-baik amal dan juga menjadi salah seorang ulul albab. Kaedah yang saya akan terangkan sebenarnya meliputi 3 peringkat masa. Pertama, masa sebelum beribadat. Maksud masa sebelum beribadat itu sebelum kita mengerjakan sembahyang, sebelum kita berpuasa. Kalau ibadat haji atau umrah sebelum kita pergi ke Mekah, semasa ada lagi kita semasa kita berada di negara kita. Kalau manasik haji misalnya, sebelum misalnya tawaf, sebelum kita bertawaf, sa'i sebelum kita buat sa'i, wukuf di padang Arafah sebelum kita wukuf, melontar sebelum kita melontar, kita pakai pakaian ihram sebelum kita berpakaian ihram. Kalau kita baca Quran sebelum membaca Quran, ini namanya masa sebelum kita melakukan sesuatu ibadat. Yang kedua, masa sedang melakukan ibadat. Maksudnya kalau sembahyang, tengah sembahyang lah. Kalau puasa, sedang berpuasa. Kalau tawaf, sedang bertawaf. Atau mengerjakan haji, sedang berada di sana. Itulah seterusnya. Dan yang ketiganya ialah masa sesudah kita mengerjakan sesuatu amal ibadat. Sembahyang dah bagi salam, haji, manasik haji sudah habis, mungkin kita sudah berangkat balik ke tanah air atau sudah sampai ke tanah air. Begitulah seterusnya. Jadi sebelum kita beribadat, asasnya ialah kita tumpukan usaha kita kepada taubat. Tengah kita beribadat, usaha kita hendaklah tumpukan kepada kesabaran, dan sesudah kita beribadat hendaklah tumpukan kepada kesyukuran. Kalau kita lihat tuan-tuan, ketiga-tiga taubat, sabar dan syukur ini adalah sifat hati. Kerana itulah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan peranan hati, pentingnya hati dalam amal. Nabi menyebutkan, inna fi jasad ibni adam mudghatan fa idza salahat salaha jasadu kullu fa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahya qalbu. Dalam diri anak Adam itu ada mudghah. Kalau mudghah atau hati itu baik, maka baiklah perbuatan seluruh anggota. Kalau hati itu rosak, rosaklah perbuatan seluruh anggota. Jadi kita dapat fahamlah berdasarkan kepada hadis Nabi ini bahawa kaedah memperbaiki amal ibadat kita ialah dengan cara memperbaiki hati. Sebab itulah ketiga-tiga tadi masa ketiga-tiga peringkat tadi, masa sebelum beribadat, tengah beribadat dan sesudah beribadat, semuanya menumpukan usaha-usaha kita kepada memperbaiki hati, menjaga keadaan hati. Taubat adalah sifat hati.
kesabaran juga sifat hati, kesyukuran juga sifat hati. Jadi maknanya seseorang yang beribadat betul-betul dalam taubat, sebelumnya itu sudah bertaubat, tentulah semasa beribadat berada dalam keadaan taubat juga. Kalau seorang beribadat itu dalam keadaan sabar, tentulah dibuat dengan tertib, dengan sebaik-baiknya, dengan tekun dan rajin, tak rasa penat, tak rasa jemu. Kemudian bila sesudah beribadat berasa syukur kepada Allah, tentulah itu boleh menjadikan ibadatnya bersih, bersih daripada ujub dan riak, bersih daripada apa juga yang mengotorkannya.